Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifafiah binti Rahim, nombor matrik 055112. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan mengenai tajuk media sosial dan dakwah menurut Islam. Dalam zaman serba moden kini, teknologi komunikasi semakin berkembang pesat. Media sosial tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan internet, iaitu dengan kewujudan Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram dan lain-lain aplikasi baru. Media sosial bukan sahaja dapat berkongsi pelbagai maklumat, malah boleh bertukar pendapat dan menambah ilmu pengetahuan. Media sosial juga memberi manfaat besar kepada pendakwah untuk menyebarkan dakwah Islamiah. Seterusnya kita pergi kepada definisi dakwah. Apa itu dakwah? Dari segi bahasa, ia berasal daripada bahasa Arab, iaitu da'a, yad'u, da'atun dan dakwah. Ia maksud memanggil, menyeru dan beribadat. Dari segi istilah pula, mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah ilahi untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ataupun dakwah ini adalah maksud suatu usaha, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan perkara kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah juga merupakan perkara yang tidak lagi janggal dalam masyarakat Muslim. Berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah dan ikut syariatnya. Semua para rasul merupakan para pendakwah dan mereka yang menuruti para rasul adalah pewaris pendakwah. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pembawa berita gembira serta pemberi amaran kepada orang yang ingkar dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Seterusnya kita pergi kepada metod dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan rasulnya dan orang mukmin untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal demikian, dakwah haruslah dilakukan atas dasar ilmu pengetahuan yang mendalam dan kebijaksanaan. Sebelum kerja dakwah dijalankan, seorang pendakwah ataupun dai haruslah merancang dan mempunyai pengetahuan dalam menyampaikan dakwah. Metod dakwah ni ada 3. Yang pertama, dakwah al-hikmah. Al-hikmah ialah ilmu yang mampu membangkitkan kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Kaedah dakwah al-hikmah memberi maksud bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Seterusnya, kebolehan seorang da'i untuk memberi dakwah melalui pelbagai peringkat dari segi pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Dakwah al-hikmah juga merupakan kemampuan seorang da'i dalam memilih, menyemak dan menyelaraskan teknik dakwah bergantung kepada objektif sesuatu benda. Al-hikmah ni memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan berjaya atau gagal sesebuah dakwah itu. Yang kedua, al-mau'izah al-hasanah. Al-mau'izah bermaksud memberi nasihat dan mengingatkan akibat dari sesuatu perbuatan dan menyuruh untuk mentaatinya. Ia lebih kepada berbentuk nasihat yang terdapat dalam Al-Quran dengan menggunakan ayat-ayat yang dapat menyentuh hati. Contohnya ialah seperti nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, nasihat dari Al-Quran haruslah disertakan bersama contoh dari pendakwah itu sendiri. Yang ketiga, al-mujadalah bil allati hiya ahsan. Ia bermaksud perbincangan atau perdebatan. Perbincangan ini bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk taat dan tunduk kepada agama bagi mencapai kebenaran. Debat yang baik akan disusuli dengan kata-kata lembut, bukan kata-kata kasar atau membuat sesuatu yang boleh membangkitkan amarah seseorang itu. Perdebatan melontarkan kata-kata kesat tidak akan membuahkan hasil atau persetujuan antara kedua pihak. Dakwah al-mujadalah adalah kaedah dakwah yang tidak mengandungi unsur perikaian dan memburukkan pihak lawan. Seterusnya, kesan penerimaan dakwah di media sosial. Terdapat 2 kesan penerimaan dakwah di media sosial, iaitu individu dan masyarakat. Yang pertama, individu. Kesan yang dapat dilihat terhadap individu adalah individu tersebut dapat melihat kebaikan dan ilmu Islam tanpa harus didekati secara berdepan. Mungkin seseorang individu itu menunggu masa dan takut untuk bertanya akan agama kerana
perspektif dan pandangan masyarakat dan juga keluarga mengenai agama Islam. Hal ini lebih teruk apabila Islam digambarkan sebagai agama yang melaksanakan dan mewujudkan peperangan oleh media massa, iaitu Islamofobia. Hal ini dapat menjelaskan permasalahan tersebut dengan mudah dan jelas serta terperinci. Seterusnya, kita pergi kepada kesan penerimaan masyarakat bola. Persepsi segelintir masyarakat bukan Islam di dunia terhadap Islam sebagai agama semula peristiwa serangan 11 September 2001 dan memandang Muslim sebagai pengganas adalah hasil daripada keburukan media sosial. Di Malaysia pula, masyarakat turut memberikan banyak persepsi yang tidak baik, lebih-lebih lagi terhadap makanan halal. Terdapat spekulasi yang dikeluarkan oleh Muslim sendiri dalam perniagaan yang memburukkan kedai lain dan disebut tidak halal. Mulanya, media sosial dapat membuktikan bahawa ia mampu menjadi sebuah medium perantaraan dakwah yang baik dan bagus pada era kemodenan teknologi. Namun, asas-asas dakwah haruslah diikuti dan dipelihara agar perjalanan dakwah dapat dilakukan dengan lebih sempurna. Mesej yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan jelas dan tidak membiarkan penerima dakwah tertanya-tanya. Media sosial adalah suatu media yang banyak mempengaruhi masyarakat pada masa kini. Dakwah menggunakan platform terkini adalah dakwah yang baik kerana mengikut peredaran masa. Akhir sekali, sebagai seorang Muslim, jadilah seperti benih yang baik dicampak ke darat menjadi gunung, dicampak ke laut menjadi pulau penuh khazanah, dicampak ke langit menjadi bintang yang bersinar kegelapan. Sekian, terima kasih.